Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat, kita pergi pada ayat pada muka surat 407. Kita pergi 407, tapi pengajaran dan saranan yang sebelum ini belum habis lagi. Biarlah pagi ini kita, masa pun tak begitu panjang, kita baca pengajaran dan saranan dulu. Ya. Kita bicarakan sebelum ini banyak soalan-soalan yang datang kepada Nabi SAW dalam satu kumpulan ayat. Ayat yang terakhir sekali, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwu. Orang bertanya Nabi SAW, apakah perkara yang mereka harus beri nafkah, sebab ayat-ayat menyarankan supaya manusia memberi nafkah. Jangan berjudi dan jangan minum arak, dan kemudiannya sebelum itu ayat menyatakan perlunya manusia menyiapkan sebahagian daripada hartanya untuk belanja. Jadi soalan yang timbul daripada sahabat-sahabatnya, apakah yang mereka akan belanjakan? Nabi menjawab al-'afwu. Al-'afwu artinya barang yang lebih daripada kegunaan yang wajib disempurnakan. Makan minum di rumah, perbelanjaan anak-anak, dan perbelanjaan yang wajib. Wajib itu namanya al-'afwu, lebih daripada al-'afwu yang wajib disempurnakan. Kemudian pengajaran daripada ayat itu, kita lihat katanya pertama, haram meminum arak sama ada sedikit ataupun banyak. Sedikit ke banyak ke tak kira. Kalangan ulama ada yang menentukan kalau sedikit tidak mengapa, sedikit dia adalah 2,5 apa tak kira, tak ingat saya nya. Takkanlah 2,5 gelas. 2,5 ukuran timbangan yang paling kecil sekali berapa? Tak apa. Yang kedua, sedekah sunat yang terbaik yang disempurnakan selepas lebih daripada perbelanjaan wajib yang dibelanjakan kepada diri dan keluarga. Sedekah ini harus dilakukan tanpa terikat dengan syarat haul, qadar nisab seperti zakat. Qulil 'afwu, belanja yang lebih daripada belanjaan yang wajib untuk nafkah pada keluarga, anak-anak. Ini anak-anak dan keluarga, ini sedekah sunat. Kalau sedekah wajib dia tak kira yang tu. Sedekah wajib ni mestilah disempurnakan juga dalam apa keadaan sekalipun. Kemudian yang ketiga, digalakkan berfikir tentang hal-hal dunia dan hal-hal yang berkaitan akhirat, seperti keuntungan di dunia berpanjangan, dunia berpanjangan hingga akhirat berakhir tentang dunia sahaja, tidak dapat memberi kepahaman sebenar kepada manusia tentang hakikat kewujudan manusia di muka bumi ini. Kita dilarang berfikir panjang. Fikir panjangnya dari dunia sampai akhirat pun. Nak lalu atas siratal mustaqim ni macam mana? Duduk di padang di mahsyar ni, orang katanya panas, macam mana ni? Nak bawa payung ke, ataupun nak sedekah payung ke, boleh 10 biji sebelum mati, ataupun macam-macam lagi dia fikir untuk hak sana, hak tak habis tu. Habis kalau nak fikir hak akhirat, tak habis. Nak fikir makanan minum saja pun dalam surga tak habis. Nak makan apa? Quran katanya buah-buah di sana semuanya ada. Hak dunia tak ada pun di sana ada.
tak ada negeri kita, ada negeri luar, ada juga di sana dalam surga. Kita nak fikir macam mana nak pecah-pecahkan buah durian misalnya. Ini tak payah fikirlah, yang tu fikir sekat dunia saja. Fikir sekat dunia ini ialah tentang misalnya kita di dunia ini ingin menggunakan masa dengan tepat, datang ke masjid dengan tepat dengan masanya. Itu perlu dipikir. Jadi kalau nak bawa, nak pergi ni macam mana ni, nak pergi dengan kereta ke, dengan motosikal ke, dengan basikal ke, fikir pula tentang keselamatan. Panjang juga sebenarnya nak fikir hal dunia ini pun, banyak nak selesai, banyak. Yang ketiga haram menyalahgunakan harta anak yatim. Harta anak yatim kita nak guna, malu. Itu budak pasal dia yatim lagi, kerana dia budak. Maka kita yang dah orang tua dah ni nak pakai harta anak yatim, tak boleh lah. Haram menyalahgunakan harta anak yatim, namun harus mencampur adukkan harta penjaga dengan harta anak yatim jika tidak mendatangkan kerugian kepada mereka yakni anak yatim, dan juga niatnya untuk mewujudkan kasih sayang dan kemesraan dalam pergaulan, ya. Semua kerja-kerja dalam dunia ini bergantung pada niat. Kita digalakkan mencampur harta kita dengan harta anak yatim, buat satu akaun. Itu pun kita lihat juga diri kita sendiri, kita mampukah mengawal akhlaknya. Jangan kita waktu nak keluar, kita keluar banyak lebih daripada simpanan kita, sampai melarat kepada harta anak yatim. Ini telah didahului oleh niat dahulu. Didahului oleh niat. Niat yang salah lah, niat yang buruk mestinya buruk. Ada Al-Quranul Karim bimbang supaya takut kita tidak tercapai tujuan asal. Tujuan asal menyatakan harus kita menggunakan harta anak yatim, tetapi setakat yang kita perlu, setakat untuk kita nak makan, setakat makanan yang wajib bersama anak-anak. Itu pun kalau banyak harta, berapa berjuta-juta misalnya, bolehlah. Tapi kalau harta anak yatim pun lebih sedikit, maka itu tidak boleh diterima sama sekali. Akal orang pun tak boleh terima. Semua orang berebut nak jaga harta anak yatim ni, kalaulah sampai seberapa banyak pun boleh kongsikan dengannya. Itu salah kerana setiap amalan itu didahului oleh niat. Mengapa orang berebut sangat untuk menjadi pengawal harta anak yatim? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan faedah di dunia lah agaknya. Kalau itu tujuannya, maka haram. Umat Islam hendaklah mengambil tanggungjawab sepenuhnya tentang kebajikan anak yatim dan golongan yang terpinggir dalam masyarakat. Anak yatim satu golongan yang terpinggir dalam masyarakat. Siapa orang miskin? Kadang-kadang orang miskin ni bukan sajalah tak ada harta, orang pun tak nampak dia, seolah-olah dia tu tak ada dalam dunia ini. Itu orang panggilnya, orang sebutnya ni tak kelihatan, tak nampak orang miskin itu untuk diberi kepada mereka. Selalunya berlaku di tempat kita pun ada dalam surat khabar, digalakkan berfikir terhadap kebajikan dunia dan akhirat dengan meletakkan masing-masing pada tempatnya. Dunia hendaklah diletakkan pada tempatnya sebagai jalan menuju akhirat. Tak boleh lebih daripada itu. Dunia ini sebagai jambatan menuju akhirat. Jadi kalau jambatan ini, berapa lama kita nak berjalan ke jambatan itu? Kalau panjang-panjang sangat jambatan tu, dia runtuh pula. Tak boleh. Sebagai jambatan menuju akhirat, maknanya kita sebagai jalan menuju akhirat dengan sempurna.
dan sifatnya yang sementara. Jadi dunia itu sementara dan penggunaannya pun sepadan dengan jambatan. Jambatan tidak panjang. Kalau jambatan Pulau Pinang pun orang boleh jalan panjang. Jambatan lain-lain lagi pun maknanya taklah selebih daripada jambatan yang terpanjang di dunia ni. Berapa banyak? Jadi kalau kita berfikir untuk mempersiapkan jalan menuju ke akhirat ini lebih daripada akhirat itu sendiri, maka itu satu kesalahan. Yang keenam, antara dunia dan akhirat tidak harus diasingkan. Fikir tentang dunia, fikir jugalah tentang akhirat. Jangan fikir di dunia ini, selepas daripada fikir dunia tidur, tak terfikir pun hak akhirat, apa yang harus dilakukan. Itulah dia yang dinyatakan di dalam pengajaran yang kita baca ini, dan kita seharusnya beramal dengan Al-Quranul Karim sekurang-kurangnya pada intisari ayat yang kita baca. Dan intisari ayat itu pun panjang sebenarnya jika kita habiskan masa untuk berfikir tentang hal-hal yang berkaitan dunia dan akhirat. Begitulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.